الفاتحة لحضرة الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على الشفاء ورفع البلاء والنصر على داء سوق الغيث والفرج والرحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وعلى نداء الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حاجنا ويرفعنا في أعلى عليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين، وعلى كنية صالحة نواة السلف الصالح لبدء دروسهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. اهدنا الصراط المستقيم. آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berterusan untuk belajar tadabbur Al-Quran Al-Karim. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada juzuk 15 daripada Al-Quran Al-Karim. Hari ini insya-Allah pertengahan. Juzuk ini adalah dinamakan juzuk Subhanah. Adalah dimula dengan surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Nah, juzuk ini dinamakan nama Subhana, juzuk Subhana, dan jumlah ayat yang di dalam juzuk ini adalah 185 ayat. 185 ayat. Awal juzuk ini mula daripada awal surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Nah, ayat ini dan akhir juzuk ini berakhir pada ayat 74 daripada surah Al-Kahfi. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إمرا. Ayat ini ayat 74 daripada surah Kahfi. Nah, jadi juzuk ini kira yang ada kandungan juzuk ini ataupun yang ada pada juzuk ini seluruh surah Al-Isra serta 74 ayat daripada surah Al-Kahfi. Seluruh surah Al-Isra dan 74 ayat daripada surah Kahfi. Ayatnya Makkiyah ataupun Madaniyah. Surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi semua itu adalah surah Makkiyah. Ayatnya ayat Makkiyah. Nah, dua surah ini, surah Al-Isra dan juga surah Kahfi, ada di dalamnya banyak pada kisah-kisah yang ada di dalamnya. Di antara kisah yang ada di dalam juzuk ini adalah kisah Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Isra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada surah Al-Isra mula pada permulaan ayat pertama. Naam. Dan juga adalah kisah ifsad Bani Israel fil ard, kisah Bani Israel dan kerusakan mereka di dalam bumi ini, di bumi. Naam, seperti mana yang dia lakukan sekarang. Naam, dan juga adalah kisah itu pada ayat 4 hingga ayat 8. Kemudian adalah kisah ayat li Musa alaihissalam, 9 ayat, kisah 9 mukjizat maksud. 9 mukjizat bagi Nabi Musa alaihissalam. Ada pada ayat 101 diceritakan
Tapi dia tak ceritakan semua benda sembilan mukjizat itu. Nanti kita akan ceritakan insya-Allah tentangnya. Sebab dia ada dalam lebih daripada satu tempat dalam Al-Quran. Dan di dalam selepasnya adalah pada surah Kahfi kita ambil tiga-tiga, daripada surah Al-Isra tiga, daripada surah Kahfi ambil tiga juga. Daripada surah Kahfi adalah kisah yang masyhur, adalah kisah Ashabul Kahf, kisah Ashabul Kahfi. Naam. Dan itu adalah daripada ayat 9 hingga ayat 26. Dan kisah Sahibul Jannatain ataupun kisah memiliki dua kubung adalah di antara kisah seorang mukmin dan orang kafir. Naam. Itu adalah pada ayat 32 hingga ayat 44 daripada surah Kahfi. Dan keenam adalah bermulaan kisah Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir dalam surah Kahfi daripada ayat 60 hingga ayat 74. Kalau ikutkan ada lagi pada kisah seperti kisah Dzulqarnain. Di dalam surah Kahfi pun ada kisah Dzulqarnain. Ada kisah-kisah yang lain. Semoga insya-Allah pada apa yang kita nak kongsikan ada manfaat untuk semua. Dan semoga insya-Allah Allah SWT berkat pada masa kita pada hari ini insya-Allah. Ada banyak benda yang kita nak cuba buat sama-sama. Jadi mudah-mudahan insya-Allah SWT ada manfaat biiznillah subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita mula insya-Allah tadabbur kita dengan kisah Isra dan Mi'raj. Kisah Al-Isra wal Mi'raj. Kisah ini adalah berlaku di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena daripada kaum Quraisy macam-macam yang datang daripada susahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganggu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya selepas meninggal pakciknya Abi Talib. Abu Talib apabila sudah meninggal pakciknya Abu Talib, jadi orang Quraisy lagi kuat mengganggu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sudah meninggal pakciknya Abu Talib dan juga isterinya iaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan sampai adalah keadaan itu terlalu teruk kepada atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berlaku macam-macam tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang di masa itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Isra dan juga Al-Mi'raj. Apa maksud kita pada Isra? Isra adalah pergi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjid Haram, daripada Makkah Al-Mukarramah kepada Masjid Al-Aqsa, dan pergi dan balik di malam yang sama. Pergi ini adakah dia pergi dalam mimpi ke ataupun pergi dengan badannya dan anggotanya seluruh badan, pergi dengan ruh dan jasad, pergi dan balik. Naam, kita kena i'tikad seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang ada yang kata itu tak mungkin lah, mustahil lah. Kalau kita nak cakap seperti itu, dah jadi macam orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tu pun ada banyak pada orang kafir tu tak percaya. Sampai adalah apabila ceritakan kepadanya, orang itu macam teramai yang tak percaya. Jadi orang tu jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata badannya, tengoklah kawan kamu apa yang kata. Kata dia pergi kepada Masjidil Aqsa dan balik di satu hari. Dia kata, man qala lakum hakadha? Siapa yang kata pada kamu seperti itu? Kata Rasulullah, berkata adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia kata benar benda tu. Jadi di antara nama dipanggil As-Siddiq adalah disebabkan apa dia percayakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ulama seperti itu. Naam. Dan juga Mi'raj adalah naikkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Baitul Maqdis kepada langit-langit tujuh, dan yang atas lagi daripada langit tujuh itu.
Nah, kemudian dibalik di malam yang sama. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan tentang Al-Isra di dalam surah Al-Isra itu sudah cakap tentang hal ini, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ayat yang pertama daripada surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Al-Mi'raj, adakah ada ayat yang ceritakan tentang Mi'raj? Nah, tentang Mi'raj Nabi SAW, ayat sejelas-jelas cakap tentang bab ini, yani banyak ayat yang cakap tentang bab ini. Ada pada ayat yang di ulama kata ada dalil untuk Mi'raj daripada Al-Quran. Tapi banyak daripada kisah Al-Mi'raj ada di dalam hadis Nabi SAW, bukan di dalam Al-Quran. Datang kisahnya, kisah Al-Mi'raj itu di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada sebahagian pada ulama kata tentang Mi'raj, Mi'raj Nabi SAW ada juga dalilnya daripada Al-Quran, iaitu daripada surah An-Najm pada qawlihi ta'ala ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Jadi pada ayat 13 hingga ayat 18 daripada surah An-Najm. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lihat laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, lihat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya benda yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala bagi, itu adalah yang besar-besar seperti mana peringkat-peringkat langit dan sebagainya. Kisah yang sekejap lagi kita akan ceritakan. Jadi ulama kata ada dalil juga daripada Al-Quran, iaitu pada surah An-Najm, dalilnya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra pada ayat 13 hingga ayat 18. Itu adalah dua yang ceritakan tentang Al-Isra dan juga Al-Mi'raj. Kita sudah faham makna Isra dan sudah faham makna Mi'raj. Dan juga kita kata tentang Isra ada dalilnya daripada Al-Quran Al-Karim, dan Mi'raj juga ada sebahagian pada ulama kata itu dalilnya iaitu daripada surah An-Najm ayat 13 hingga ayat 18. Tapi kisah Al-Mi'raj itu banyak dari mana? Daripada hadis Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Dikatakan oleh Imam Ibn Katsir, نعم الله، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat kepada malaikat Jibril dua kali dengan rupa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakannya. Maksudnya betul-betul. Sebab seperti mana kita tahu, wahyu apabila turun di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ada macam-macam bentuk ataupun cara yang diturunkan di atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di cara yang dan Imam Ibn Katsir kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat malaikat Jibril dua cara dengan cara yang sebenarnya serupanya, iaitu al-ula fatratul wahyi, di masa turun wahyu. Apabila turun wahyu di atas Nabi Muhammad SAW di Ghar Hira, di Gur Hira. Jadi Nabi SAW lihat serupanya betul-betul. Dan Allah SWT terangkan tentang bab ini dalam seperti mana dalam firman Allah SWT, allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى, daripada ayat surah An-Najm ayat 5 hingga 10. Dan kali kedua yang Nabi SAW lihat pada malaikat Jibril itu dengan serupa betul rupanya, iaitu pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj, iaitu di Sidratul Muntaha. Di tempat mana? Sidratul Muntaha. Itu yang tunjukkan dalam ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Taib. Jumhur ulama kata apa tentang bab Isra Mi'raj? Semua ulama kata tentang bab ini adalah Isra Mi'raj jadi di dalam satu malam, pergi dan balik, dan semua perkara itu jadi dalam keadaan yaqadhah, yakni dalam keadaan sedar, bukan dalam mimpi.
dan juga dengan jasad dan ruhnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Banyak orang kadang-kadang ingkar tentang bab itu. Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kena dengan jasadnya, dengan ruhnya adalah pergi kepada Isra dan juga Mi'raj. Dan pada bab ini adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Uh, ada yang yushakik fil mawdu'. Ada yang macam cek tentang bab ini bagaimana, betul ke tak betul dan sebagainya. Sampai zaman kita ni subhanallah. Walaupun uh, maaf tadi enam. Walaupun ada sampai zaman kita ini ada yang ada syak tentang bab itu. Nah, man indahu hadzal amr, para siapa yang dia ada syak tentang bab ini perlu adalah untuk dia baca betul-betul tentang bab ini supaya buangkan daripada fikirannya adalah benda yang tidak sah ataupun benda yang syak raguan dalam bab itu. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ni siapa nak tolong hari ni? Baca teks Melayu. Boleh? Supaya lagi laju sikit pada saya. Kalau saya baca boleh tapi lambat. Mungkin ada sebut kalimah-kalimah tak berapa betul sebutannya. Jom kita baca sama-sama kisah Isra' insya-Allah. Boleh ke? Siapa nak tolong? Ha. Saya boleh tolong. Ya Allah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, katanya telah menceritakan kami Hisham ad-Dastua, katanya telah menceritakan kepada kami Qatadah daripada Anas bin Malik, daripada Malik bin Sa'ad, bahawa Nabi bahawa Nabi dia bukan dalam Melayu tulis huruf sin tapi S, dia sa dengan sad. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berada di sisi Baitullah dalam keadaan antara tidur dan jaga, tiba-tiba datang salah seorang daripada 3 orang di antara 2 lelaki. Lalu aku dibawa sebuah besen daripada emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Maka dibelah dari tengkuk hingga ke bawah perut. Lalu hati dibasuh dengan air zam-zam. Kemudian dipenuhi dengan hikmah dan iman. Kemudian aku dibawa... Sekejap. Okay. Zam-zam. Dibasuh dengan air zam-zam, kemudian dipenuhi dengan hikmah dan iman. Kemudian aku dibawa seekor binatang tunggangan yang lebih kecil daripada baghal dan lebih besar daripada kaldai. Kemudian aku berlepas bersama Jibril alaihissalam, lalu kami sampai ke langit dunia. Dikatakan, siapakah ini? Jibril berkata, Jibril. Dikatakan, dan siapakah bersamamu? Katanya, Muhammad. Dikatakan, dan adakah telah diutus kepadanya? Katanya, ya. Dikatakan, selamat datang kepadanya dan sebaik-baik kedatangan telah datang. Maka aku menemui Adam alaihissalam, lalu aku memberi salam kepadanya. Maka katanya, selamat datang kepadamu dari seorang anak dan Nabi. Kemudian kami datang ke langit kedua. Dikatakan, siapakah ini? Dikatakan, Jibril. Dikatakan, dan siapakah bersamamu? Katanya, Muhammad. Maka seperti yang demikian itu juga, lalu aku menemui Yahya dan Isa alaihissalam. Maka aku memberi salam kepada mereka berdua. Lalu mereka berdua berkata, selamat datang kepadamu dari seorang saudara dan Nabi. Kemudian kami datang ke langit ketiga. Maka seperti demikian itu juga. Lalu aku menemui Yusuf alaihissalam, maka aku memberi salam kepadanya. Lalu katanya, selamat datang kepadamu dari seorang saudara dan Nabi. Kemudian kami datang ke langit keempat. Maka seperti demikian itu juga. Lalu aku menemui Idris alaihissalam.
Maka aku memberi salam kepadanya. Lalu katanya, selamat datang kepadamu dari seorang saudara dan Nabi. Kemudian kami datang ke langit kelima. Maka seperti demikian itu juga. Lalu aku menemui Harun alaihi salam. Maka aku memberi salam kepadanya. Lalu katanya, selamat datang kepadamu dari seorang nabi, seorang saudara dan nabi. Kemudian kami datang ke langit keenam, maka demikian itu juga. Kemudian aku mana tu Syekh? Kemudian aku menemui Musa alaihissalam. Maka aku memberi salam kepadanya. Lalu katanya, selamat datang kepadamu dari seorang saudara dan Nabi. Maka tatkala aku melewatinya, dia menangis. Dikatakan, apa yang membuatmu menangis? Katanya, wahai Tuhanku, pemuda ini yang engkau utus selepas Pas. selepas diriku, aku masuk syurga dari umatnya lebih ramai dan lebih utama daripada yang masuk dari umatku. Kemudian kami datang ke langit ketujuh, maka seperti demikian itu juga. Lalu aku menemui Ibrahim alaihissalam, maka aku memberi salam kepadanya. Lalu katanya, selamat datang kepadamu dari seorang anak dan nabi. Kemudian diangkat kepadaku al-Baitul Ma'mur. Lalu aku bertanya kepada Jibril alaihissalam. Maka katanya, ini adalah al-Baitul Ma'mur. Bersolat di dalamnya setiap hari 70,000 malaikat apabila mereka keluar daripadanya, mereka tidak akan kembali lagi ke dalamnya untuk kali terakhir bagi mereka. Katanya, kemudian diangkat kepadaku sidratil muntaha. Maka buah bidaranya seperti tempayan hajar dan daun-daunnya seperti telinga gajah, dan di pangkalnya ada 4 buah sungai, 2 sungai batin dan 2 sungai zahir. Lalu aku bertanya kepada Jibril, maka katanya, adapun yang batin maka di dalamnya syurga, dan adapun yang zahir maka Furat dan Nil. Katanya, kemudian diwajibkan ke atasku 50 solat. Lalu aku menemui Musa alaihissalam. Maka katanya, apa yang telah kau lakukan? Aku berkata, diwajibkan ke atasku 50 solat. Maka katanya, sesungguhnya aku lebih mengetahui tentang manusia daripadamu. Sesungguhnya aku telah menghadapi Bani Israel dengan perlakuan yang paling berat, dan sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan yang demikian. Maka kembalilah kepada Tuhanmu, lalu mintalah supaya dia mana Syekh? Supaya ni Supaya dia meringankan daripadamu. Katanya, maka aku kembali kepada Tuhanku Azza wa Jalla, lalu aku meminta supaya dia meringankan daripadaku. Maka dia menjadikan 40. Kemudian aku kembali kepada Musa, lalu aku menemuinya. Maka katanya, apa yang telah kau lakukan? Aku berkata, dia menjadikannya 40. Maka dia berkata kepadaku seperti ucapannya yang pertama. Lalu aku kembali kepada Tuhanku Azza wa Jalla, maka dia menjadikannya 30. Lalu aku menemui Musa alaihissalam, lalu aku memberitahunya. Maka dia berkata kepadaku seperti ucapannya yang pertama. Lalu aku kembali kepada Tuhanku Azza wa Jalla, maka dia menjadikannya 20. Kemudian 10, kemudian 5. Lalu aku menemui Musa, lalu aku memberitahunya. Maka dia berkata kepadaku seperti ucapannya yang pertama. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku malu kepada Tuhan Azza wa Jalla dari beberapa kali aku kembali kepadanya. Maka diseru bahawa sesungguhnya aku telah menetapkan kewajipanku dan aku telah meringankan daripada hamba-hambaku, dan aku akan membalas dengan kebaikan lagi 10
kali ganda sebanyak itu. Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Syaibah daripada Qatadah, katanya telah menceritakan kepada Syaiban kami bin. Anas bin Malik bahawa Malik bin Sosoah menceritakan kepada mereka bahawa Nabi Allah SAW bersabda, ketika aku berada di sisi Kaabah dalam keadaan antara tidur dan jaga, maka dia menyebut hadis tersebut. Katanya kemudian Sekejap, sekejap. Okey. Ini sambungan. Okey. mana Syekh? Hmm, padanya. Okey. Uh, Tadi kata kemudian yang daripada Qatadah tu Syekh. atas ni. Sini, sini. Uh, Sekejap. Okay, Ketika okay. aku berada Bahawa di sisi Kaabah, ketika aku berada di sisi Kaabah dalam keadaan antara tidur dan jaga, maka dia menyebut hadis tersebut, katanya. Kemudian kami berlepas ke langit ketujuh, lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan, siapakah ini? Dikatanya Jibril dikatakan, dan siapakah bersamamu? Katanya Muhammad. Dikatakan, apakah telah diutus kepadanya? Katanya, ya. Maka dibukakan untuknya, mereka berkata, selamat datang kepadanya dan sebaik-baik kedatangan telah datang. Maka kami sampai kepada Ibrahim alaihissalam, aku berkata, siapakah ini? Jibril berkata, ini adalah bapamu Ibrahim. Lalu aku memberi salam kepadanya. Maka katanya, selamat datang kepada anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Kemudian diangkat kepadaku Sidratil Muntaha, maka daun-daunnya seperti telinga gajah dan dia buah berulang. bidara. Okey, Ah, teruskan, teruskan. okay. Dan buah bidaranya seperti tempayan hajar, dan ada 4 buah sungai keluar dari pangkalnya, 2 sungai zahir dan dua sungai batin. Maka aku berkata, apakah ini wahai Jibril? Katanya, adapun 2 sungai zahir maka Nil dan Furat, dan adapun yang batin maka 2 sungai di dalam syurga. Katanya, maka aku dibawa 2 bekas, salah satunya arak dan juga susu, dan yang lain susu, katanya. Maka aku mengambil susu, lalu Jibril berkata, engkau telah memperoleh fitrah. Masya Allah. Jazakillah khairan. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Hajah. Bantu kita baca. Semoga Allah SWT terima pada Hajah insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini adalah dalam hadis ini yang tadi kita dengar sama-sama. Di dalamnya adalah kisah Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hadis yang tadi kita baca adalah daripada Sahih Bukhari. Hadis daripada Sahih Bukhari yang ceritakan yang tadi kita baca adalah terus dalam bahasa Melayu supaya kita ringkaskan pada masa kita. Terima kasih, Masya Allah pun Haja baca Masya Allah satu-satu terang cara bacaan dia. Alhamdulillah sampai saya boleh ikut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kisah untuk Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal pada bab ini kita kena tahu tentang bab Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya adalah uh, pergi daripada setempat ke tempat, maksudnya daripada Baitul Maqdis daripada Makkah Mukarramah kepada Baitul Maqdis, bukan itu sahaja. Dan ada makna yang besar bagi kita orang beriman. Kita adalah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan apa yang datang daripada Rasulnya. Kisah-kisah seperti itu adalah kita kena faham pada bab ini adalah iman kita kena kuat tentang bab itu. Pun kalau ada cek ada orang tentang bab itu, kita pun kena yakin dengan bab ini. Naam. Dan kalau kita tengok seperti mana di dalam dalam hadis yang tadi kita baca terjemahan, kita dengar adalah di antara para nabi yang kata pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah umat yang datang kemudian, tapi umat itu apa? Amalan dapat pahala banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun adalah kata tentang umatnya adalah umat yang tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu umat yang akhir zaman, tapi umat yang amalan pahalanya terlalu banyak.
Amalannya sikit tapi pahalanya banyak. Seperti mana tentang solat. Asalnya furidat 50 solat. Asalnya awal wajibkan 50 solat. Kemudian diminta kurang hingga 5 solat. Nabi SAW akhirnya terima pada 5 solat. Tapi 5 solat pahalanya seperti mana pahala untuk apa? Untuk 50 solat. Subhanallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kita adalah jadi daripada golongan orang Islam. Kami adalah datang kepada dunia ini. Terus adalah kita lahir dalam keadaan Muslim. Ayah kita, mak kita orang Islam. Tak adalah kita dapat anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tak, ataupun sahabatnya. Kita tak adalah sampai susah seperti mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sahabatnya di zamannya. Nabi alaihi salatu wasallam apabila pergi kepada Taif, kepada Taif orang musyrik, orang kafir, apa sampai balikkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Sahabat Islamnya awal-awal Islam seperti Sayyidina Bilal, seperti mana sahabat-sahabat yang lain, adalah kira bukan senang-senang, tapi dia tidak berubah halnya. Hal kita ini sekarang di zaman kita ini adalah kita lahir dalam keadaan Islam, Muslim, ayah kita, mak kita Muslim. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu adalah kira nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang golongan orang yang salih, orang yang bertakwa, orang yang amalkan dengan apa yang dia belajar. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa tidak perlu banyak untuk ceritakan tentang bab ini sebab dia maknanya macam tadi daripada hadis. Saya cuba cari hadis tadi yang panggil hadis yang boleh kata setiap tentang kisah Isra' dan Mi'raj ada banyak tentang hadis-hadisnya, tapi hadis yang tadi kita baca di antara hadis yang kumpulkan semua tentang kisah Mi'raj. Kebanyakan pada kisah itu sudah ceritakan di dalam hadis itu. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat pada apa yang kita dengar tadi. Amin ya rabbal alamin. Kisah yang seterusnya kita nak ceritakan kisah 9 mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi Allah Musa alaihi salam 9 mukjizat. Beri pada Nabi Musa alaihi salam 9 mukjizat. Dan disebutkan tentang bab ini seperti mana di dalam surah Al-Isra, walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. Allah SWT beri pada Nabi Allah Musa 9 mukjizat yang terang-terang, iaitu benda yang pertama bermulaan dakwah kepada Firaun. Bermulaan dakwah Nabi Allah Musa kepada Firaun. Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi Allah Musa alaihi salam kepada Firaun untuk dakwahnya kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan yang kedua adalah dikira pada di antara apabila Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi Allah Musa kepada Nabi Allah Firaun, bagi kepadanya 9 daripada mukjizat. Di antara mukjizat 9 itu adalah tongkat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada Nabi Allah Musa. Seperti mana kisah yang kita ceritakan sebelum ni, fa'alqa 'asahu fa idza hiya hayatun tas'a. Adalah Nabi Allah SAW baling tongkatnya, maka dia jadi ular dan dia makan semua ular-ular tu yang oleh orang sahir lakukan apabila dia sihir kepada orang yang hadir sampai orang itu nampak tali dengan tongkat-tongkat itu nampak seperti ular, tapi padahal bukan seperti itu. Jadi sampai akhirnya pada kisahnya orang yang ahli sihir itu adalah beriman pada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah mukjizat yang kedua apabila Sayyidina Musa alaihi salam keluar masukkan tangannya di dalam bajunya, adalah keluar tangannya dalam keadaan bercahaya, bayda musyriqah, dan keluar dengan keadaan bercahaya tangannya. Dan di antara mukjizat yang ketiga adalah tawafan ataupun tufan.
iaitu adalah banjir yang terjadi, yang habiskan pada kaum Firaun, disebabkan adalah menipu tentang dakwah Nabi Allah Musa. Dan adalah Allah Subhanahu Wa Taala beri juga mukjizat yang lain, iaitu adalah bagi di bumi Mesir itu, bumi yang ada Firaun di masa itu adalah musim yang kira adalah datang badannya apa, jarad, iaitu adalah belalang. Naam. Dan juga adalah beri badannya adalah binatang yang kecil yang ganggu kepada manusia di zaman itu adalah iaitu qummal, ulat yang digigit. Naam. Dan juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala bagi mukjizat yang keenam adalah dhafadi'. Dhafadi' adalah kata. Naam. Sampai adalah dia masuk kepada rumah-rumah orang itu, pada makanan orang itu, dan juga adalah darah. Ad-dam yang ketujuh adalah dam, darah, menjadikan pada air sungai itu adalah ada berwarna merah, berwarna dana, sampai orang itu tidak boleh diminum dari badannya. Naam, kepada Bani Israel itu maksud. Dan yang ke-8 adalah nuqsus samarat, dijadikan adalah kurang daripada buah-buahan. Naam, yang jadi kepada uqubah itu semua adalah denda ataupun balas kepada kaum Firaun. Naam. Yang ke-9 adalah iaitu infilaqul bahar, mukjizat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada Nabi Allah Musa apabila dia tentera Firaun jalan belakang Nabi Allah Musa dengan orang yang beriman dengannya, dan Nabiullah Musa sampai adalah kepada laut. Apabila sampai kepada laut itu, Nabiullah Musa Allah Ta'ala, Allah SWT wahyu kepada Nabiullah Musa, anidrib bi'asaka al-bahr, adalah pukul dengan tongkat yang kamu ada adalah bahar itu adalah laut itu, maka dia akan terbuka jalan kepada kamu. Dan apabila kamu berjalan sudah lepas, kaum Firaun akan dengan tentera-tenteranya akan berlari belakang kamu, dan apa yang akan jadi, akan semua mati, air akan terbalik dan semua orang itu adalah mati. Jadi di masa itu Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Allah Musa dengan orang yang ada dengannya, dan wa aghraqa Fir'aun wa man ma'ahu, tapi dan lemaskan orang Firaun dan juga orang-orang yang ada dengannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dzalika nunajjika al-yawma bibadanika, adalah sampai Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan badan Firaun itu untuk jadi ayat, adalah untuk jadi macam benda yang ada ibrah, ada hikmah, ada mau'izah, ingatan kepada manusia. Orang yang akan tak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan azabnya. Naam. Jadi pada 9 mukjizat itu adalah menunjukkan, Allah SWT menunjukkan pada kita adalah kudratnya untuk membantukan pada para nabi, dan akibat tentang orang yang zalim seperti yang mana yang berlaku dengan orang Firaun itu, dengan ahlinya. Maksud pada orang yang di zaman itu semua Allah SWT hantar banyak pada kesusahan pada orang itu, seperti mana adalah Allah SWT bagi kesusahan untuk orang itu, banyak pada benda seperti belalang dan juga adalah ketat dan sebagainya. Dan juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan pada kita mukjizat pun itu tak ada berkesan juga sampai orang yang kufur yang dahsyat itu. Tengok mukjizat itu adalah sampai orang tu tak percaya. Yang ni kufurnya adalah terlalu dahsyat dalam bab itu sampai dia tak beriman. Sudah macam-macam dalil untuk nubuah, dalil untuk dia adalah tentang dakwah kepada Allah SWT, tapi orang itu tidak beriman juga. Dan daripada 9 ayat itu pun ataupun 9 mukjizat itu adalah pun kita belajar ataupun kita dapat tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan orang beriman, dan Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan orang yang zalim. Walau ba'da hin, walaupun adalah selepas masa, seperti mana Nabiullah Musa, bukan terus Allah Subhanahu Wa Taala habiskan kaum Firaun itu, bukan terus Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab di atasnya. Nabi Allah Musa dengan golongan yang ada dengannya, orang itu semua lalu dengan apa, dalam ujian, dalam macam-macam yang berlaku, tapi akhirnya Allah SWT selamatkan orang yang beriman, selamatkan Nabi Allah Musa dengan orang yang ada dengannya. Itu adalah tentang
tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tentang kisah yang ada pada Nabiullah Musa ataupun mujizat-mujizat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada Nabiullah Musa alaihi salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kisah-kisah daripada Al-Quran Al-Karim penting sebenarnya dalam hidupan kita. Kisah itu kalau ikutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala seperti mana dalam surah Hud ayat 120, Allah Subhanahu wa taala firman apa? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad anba' rusul, berita-berita ataupun kisah-kisah para rasul yang sebelummu. Ma nusabbitu bihi fuadak, untuk apa? Untuk tetapkan hati kamu, kuatkan iman, kuatkan yakin kamu. Kalau ini ayat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi fama baluna biman dunahum, jadi bagaimana dengan orang yang kurang daripadanya, iaitu maknanya orang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi ayat-ayat ataupun kisah-kisah daripada Al-Quran itu untuk menambahkan yakin kita. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran Al-Karim, benda yang sangat penting kita nak tahu tentangnya, supaya insya-Allah Subhanahu Wa Taala benda ni menambahkan untuk yakin kita pada agama, yakin menambahkan untuk kita pada Islam kita dan sebagainya. Juga di antara kisah, wallahu taala alam, juga di antara kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dalam juzuk 15 ini adalah kisah Ahli Kahfi dan kisah Nabiullah Musa dengan Al-Khidir, kisah Dzulqarnain, kisah Ashab Jannatain, orang yang punya dua kubung. Nah, orang kafir dengan orang mukmin. Ada macam-macam kisah tentang tu. Tengok masa 6-10 minit. InsyaAllah kita mungkin sempat insyaAllah ceritakan satu. Mungkin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita ceritakan kisah Ashabul Kahfi dengan cara ringkas insyaAllah boleh. Sebenarnya nak lebih pada tu, tapi supaya kita jaga masa insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah Ashabul Kahf ini adalah kisah ceritakan tentang orang-orang yang beriman, tentang ada beberapa orang yang lari dengan agamanya dan lari daripada orang yang dia adalah ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu adalah dia tidak nak ibadah seperti mana kaumnya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai orang itu adalah dia lari kepada satu ghur ataupun kahf, panggil kahf atau dalam bahasa Arab. Naam. Dan di masa itu adalah seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 13 pada surah Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisah ini. Awal kisah ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang kisah ini dan apa asbab nuzul ayat ini. Waktu tu orang Quraisy datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani dia nak tahu adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar ke, kalau dia kata kalau kamu benar Nabi, maka ceritakanlah tentang kita tentang orang ahli kahfi. Kisah ini sudah dahulu, di zaman dahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu kata ceritakan pada kita kisah ahli kahfi itu. Ya Muhammad, akhbirna an fityatin na'am dhahabu fi ad-dahr al-awwal wa kanat lahum qissa ajibah. Ceritakan pada kita kisah orang yang dahulu yang lepas itu tentang ahli kahfi. Dan juga orang itu minta pada kisah juga apa? Kisah rajul طاف ورجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها, dan seorang yang adalah sampai ada untuknya seluruh dunia ini.
daripada masyrik kepada maghrib, kepada sebelah sini kepada sebelah sini. Dan juga adalah ceritakan tentang kita, tentang ruh, apa dia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata badannya ukhbirukum gadan, maknanya saya akan ceritakan kepada kamu esok. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut insya-Allah. Maka orang itu pergi jalan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 15 hari, 15 hari tidak datang kepadanya wahyu. Sampai ahli Makkah di masa itu, orang itu kata, wa'adana Muhammad gadan wa qad madat 15 lailah. Dia kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, dia kata Nabi itu adalah ceritakan pada kita, esok akan ceritakan untuk kita tentang soalan-soalan kita. Tapi sudah 15 hari, belum lagi 15 malam, tak ada apa-apa. Jadi Nabi SAW, hazinan Nabi SAW, sedih baginda Nabi Muhammad SAW tentang bab ini. Kemudian malaikat Jibril datang kepadanya dengan wahyu, dengan surah Kahfi, dan ada di dalam surah itu berita orang ahli Kahfi, dan berita orang yang Ar-Rajul Tawaf, maksudnya iaitu Zulqarnain, kisah Zulqarnain, dan juga isyarat tentang ruh dalam surah ini. Dan dan juga berita adalah tentang ruh. Bagaimana tu? Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Naam, ayat yang seperti itu. Dan juga adalah di dalam kisah-kisah tentang bab ini disebutkan ramai daripada ahli tafsir di dalam kitabnya. Jadi seperti mana apabila kita sebut adalah tentang seperti mana tahu tentang Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi wal Raqim. Kahfi kita sudah tahu adalah ghur itu, tapi adalah Badar Raqim adalah ikhtilaf di antara ulama tentang maknanya. Adakah dia lauh ataupun papan yang ditulis di atasnya nama-nama orang itu dan kisahnya, ataupun buku yang ditulis di dalamnya kisahnya, ataupun nama bukit ataupun tempat itu. Yang ini wallahu alam tentang bab ini. Tapi khulasa ataupun ringkasan tentang kisah ahli kahfi itu, tentangnya Allah Subhanahu wa taala, ahli tafsir, ada banyak tentang riwayat tentang bab ini, tapi dilarangkan untuk apa, untuk banyak dijadal tentangnya, macam mana kisahnya dan sebagainya. Sebenarnya soalan-soalan tentang bab ini, sebab sampai Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada, ayat 22 daripada surah Kahfi. Tapi walaupun seperti itu, ada ramai daripada ulama yang sebut tentang kisah ini. Kisahnya adalah seperti mana kita sebut, iaitu berapa orang daripada fitya, daripada orang remaja ataupun orang yang muda-muda, adalah dihidupkan di satu tempat yang ahlinya ibadah kepada patung-patung, kepada asnam. Orang itu adalah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan syirik. Jadi apabila jadi seperti itu, dia takut daripada raja yang memegang kuasa di tempat itu, adalah namanya Deqianus, wallahu taala alam. Maka dia adalah lari dengan badannya daripada orang itu kepada bukit dan duduk di satu tempat, iaitu kahf, iaitu ghur, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrihi mirfaqah, min rahmatihi wa ilakum min amrikum mirfaqah, surah Al-Kahfi ayat 16. Maka apabila sampai ke situ, orang itu dia adalah ingat tidur, rehat di situ dan sebagainya, tapi dia sampai Allah SWT tidurkan orang itu selama 309 tahun. Salasamiatin sinina wazdadu tis'a, 300 tahun tambah 9, jadi 309 tahun. Jadi selepas masa dia tidur selama ini di dalam tempat itu, adalah orang itu ingat dia tidur yauman atau ba'da yaum, satu hari ke atau 2 hari, berapa hari ya, macam tu. Maka adalah orang itu hantar seorang daripadanya kepada tempat itu, kepada qarya itu, untuk apa? Untuk cari makanan untuknya. Jadi apabila dia masuk ke tempat itu, orang ambil dari badannya duit, fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman.
Waliyatikum birizqin minhu waliyatalattaf wala yusy'iranna bikum ahada. Apabila dia pergi untuk nak beli pada makanan kepada orang itu, dia ada duit yang lama, duit yang lama, maka orang orang itu sudah tahu itu adalah orang-orang apa yang berkaitan dengan ashabul kahfi, ahli kahfi. Jadi orang itu yang sudah lalu berapa tahun tentang orang itu. Jadi apabila jadi seperti itu, uh, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan ayat orang itu lari balik kepada tempatnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan ayat yang benar-benar tentang apa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan orang dan matikan orang semula. Yani ayat azimah al ba'si ba'da al-maut. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hidup orang yang mati selepasnya. Jadi Ashabul Kahf, kalau ikutkan pada kisah-kisah ini, kita nak yang penting pada kisah ini adalah Ashabul Kahfi. Kalau kita tengok pada kisah ni, apa yang kita nak belajar daripada kisah ini, itu yang mustahak. Orang yang beriman yang dia tinggalkan kaumnya dan pergi duduk di tempat yang jauh dari badannya, tujuannya apa? Tujuannya untuk nak jaga agamanya. Maka kita ni sekarang di zaman ini, ada ke pada golongan kita yang dia tinggalkan sesuatu kerana nak jaga pada agamanya? Maksud, kita perlu nak amalkan dengan bab ini juga. Kalau ada kita nampak benda yang mungkar, benda yang tidak baik, kita kena tinggalkan dan jalan. Jangan kita adalah dengan orang itu, takut tertarik dalam bab ini. Al-Arab yaqulun, orang Arab kata ad-dar al-jar qabla ad-dar. Al-jar qabla ad-dar. Maknanya sebelum kamu syari rumah, syari siapa jiran kamu. Sebelum kamu nak pergi nak beli rumah baru kan? Sebelum kamu nak cari rumah baru, kamu cari siapa jiran kamu dekat situ. Kalau jiran itu adalah baik, orang yang baik dan sebagainya, barulah ambil rumah dekat situ. Janganlah kita nak cari rumah, oh cantik, rumah cantik sangat, kawasan sangat bagus. Tetapi semua kawasan itu adalah orang yang non-Muslim atau orang yang ibadah kepada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya benda tu. Saya ingat dulu dapat satu tempat waktu tu sebelum saya dapat rumah, dapat satu orang nak bagi satu tempat boleh gunakan sebagai buat untuk madrasah dan sebagainya. Dia kata boleh bagi tempat tu untuk saya. Waktu tu tempat itu tutup. Dia masuk ada satu laluan je untuk masuk. Masuk depan semua orang Cina. Belakang sekali dia adalah orang Melayu. Agaknya wallahu alam itu orang Melayu, dia tak nak jual tanah dia. Yang lain semua sudah jual untuk orang Cina. Yang belakang, tengah belakang. Jadi kita nak kena masuk keluar dari tempat itu je lah. Tak boleh tempat lain. Nak buat aktiviti apa-apa memang anak cakap tak sesuai. Nak buat memang bagus, tempat tanah tu besar dan sebagainya, tapi kurang sesuai. Suasana dekat sana semua keliling kita adalah orang bukan non-Muslim. Jadi kita nak buat madrasah dekat situ, tak sesuai. Kena cari tempat yang lagi sesuai. Mungkin ada masyarakat orang Islam, ada orang sokong kita dan sebagainya. Subhanallah. Jadi walaupun peluang yang bagus, dikirakan peluang bagus, tapi adalah kita kena tengok jiran kita juga. Itu adalah mustahak sangat. Dan kita adalah kaidah ataupun kata-kata hikmah, iaitu qul li man tusahib aqulu laka man ant. Qul li man tusahib aqulu laka man ant. Kata pada aku, siapa kawan kamu, maka saya akan beritahu pada kamu siapa kamu. Yani macam mana? Contoh, kamu adalah selalu dengan orang yang tak proper, orang yang tak baik dan sebagainya. Yani hal kamu tak akan lebih baik daripada orang itu. Wallahu a'lam lah. Hal kamu tak akan adalah kamu lagi baik. Jangan kata adalah saya orang boleh dengan siapa-siapa lah. Boleh campur dengan orang baik, orang jahat, semua. Apabila dengan orang baik jadi baik, apa orang jahat jadi baik. Itu yang makna daripada as-sahib sahib. Iaitu as-sahib sahib. Apa maksud makna perkataan itu? Sahib, kawan. Sahib, dia akan tarik kita. Jadi macam mana kita akan ikut dengannya. Jadi wahai hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Perlu pada kita belajar daripada kisah ini, bagaimana orang fitya itu, bagaimana orang remaja itu ataupun orang yang muda-muda itu adalah dia tinggalkan kawasannya yang orang yang jahat, orang yang kafir, dan pergi kepada tempat sebab dia takut untuk agamanya. Jadi kita orang Islam pun kita kena takut tentang agama kita. Kalau kita tahu mungkin akan pergi kepada satu tempat tapi dekat situ adalah banyak bada maksiat, banyak bada benda. Kalau tak takut untuk diri kita, takut untuk anak kita. Kalau kamu rasa kamu boleh boleh jaga, boleh sebagainya, takutlah untuk anak kita. Takutlah untuk keluarga kita. Benda itu adalah kena fikir tentang banyak, tentangnya. Jadi orang itu korban sampai naik ke bukit, duduk di dalam korban ke apa? Tadhiyah untuk apa? Untuk agamanya, nak jaga agamanya. Dan dia lari daripada fitnah. Naam. Dalam kisah ini paling penting adalah suhbah, adalah tentang kawan. Ha? Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yani dia adalah sudah beriman pada Allah dan Allah SWT menambahkan lagi untuknya. Jadi orang baik adalah orang yang baik, yani ahli untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ahli untuk dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ahli untuk dapat adalah jadi orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan tentang surah Kahfi ini seperti mana mungkin walaupun tidak berkaitan dengan tadabburnya tapi bagus jika kita cakap juga tentang kelebihannya adalah seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Darda radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man hafiza 10 ayatin min awal surah al-kahf usima min ad-dajjal. Barang siapa yang dia hafaz 10 ayat daripada surah min awal surah al-kahf, daripada awal surah kahfi 10 ayat, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkannya daripada dajjal. Dan ada pada tentang akhirnya 10 pertama, 10 yang terakhir boleh kita amalkan insya-Allah, hafallah 10 yang pertama dan juga 10 yang terakhir daripada surah kahfi. Dan juga diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ah, adha'a lahu min an-nur ma baina al-jum'atain." Barang siapa yang dia baca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah SWT akan bagi kepadanya cahaya di antara dua Jumaat. Jumaat yang dia baca dan Jumaat yang akan datang. Jadi itu adalah kira maksudnya adalah dia akan dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan adalah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi badannya berkat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita untuk amalkan dengan ayat ini insya-Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok pada surah Kahfi ini, di dalamnya adalah 4 fitnah. Di dalamnya adalah 4 fitnah yang besar pada hidupan. Apa dia? Yang pertama, jangan cuba kalau bagi soalan, bolehkah? Tahu. Siapa tahu apa fitnah-fitnah yang ada dalam surah Kahfi? Ada yang nak kongsi sikit? Yang pertama, Yang yang silakan. pertama fitnah iman, yang Fitnah kedua iman, fitnah harta, fitnah ketiga harta, ilmu, yang keempat kerajaan. Masya Allah. Ahsanti, barakallah fikir. Di antara mungkin 4 atau 5, boleh 4, boleh ringkaskan. Jadi, yang pertama adalah fitnah yang tentang iman. Seperti mana kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana halnya. Di antara fitnah lagi adalah tentang harta. Tentang kisah Ashabul Jannatain, orang yang punya 2 kubung. Cuba insya-Allah kamu bacalah tentang kisahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada ayat berapa? Lupa lah. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kalau kisah tentang Sahibul Jannatain, kisah memiliki 2 kubung tu adalah pada ayat 32 hingga ayat 44. Nanti cubalah rujukkan, bacalah terjemahannya. Mungkin ada tulis dekat situ kisahnya. Jadi itu adalah kisah fitnah tentang harta. Seorang dengan cara ringkas tentang kisah itu adalah orang itu dia rasa ada duit, ada harta dan sebagainya, Allah bagi badannya. Jadi itu adalah fitnah. Dia tak tahu itu adalah fitnah.
badannya. Dia rasa itu adalah akan manfaat untuknya nanti di akhirat. Seperti mana manfaat untuknya di dunia, akan manfaat untuknya di akhirat. Tapi tak tahu itu adalah innamal mal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Fitnah duit harta itu adalah fitnah pada dunia. Fitnah pada dunia itu. Al-baqiyat salihat, amal yang salih, amal yang baik itu akan yang membawa manfaat. Apabila anak Adam kembali kepada rahmat Allah SWT, semua amalannya akan putus. Seperti mana dalam hadis, kecuali tiga adalah anak yang salih, yang doanya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga Allah SWT jadikan kita daripada golongan orang itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita tengok kisah Nabiullah Musa dengan Al-Khidir, nanti insyaAllah esok kita akan ceritakan. Esok kita ceritakan tentang dua kisah lah. Contoh kisah Nabiullah Musa dengan Al-Khidir alaihissalam. Bagaimana tentang kisahnya? Dia tentang ilmu. Tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tentang ilmu kepada Al-Khidir. Bagi kepadanya ilmu dan sebagainya. Fitnah pada ilmu itu. Nah, juga adalah kisah pada kerajaan. Fitnah kerajaan. Kisah Zulkarnain. Bagaimana tentang kisah Zulkarnain. Semua itu adalah di dalam surah Kahfi, ada di dalamnya, ada pada kisah-kisah itu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT mudahkan pada kita. Esok insyaAllah kita sambung lagi. Kita mungkin ambil lagi kisah daripada surah Kahfi dan juga berterusan pada juzuk 16. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada hari ini. Semoga insyaAllah dengan apa yang saya kongsi dengan kamu semua ada manfaat insyaAllah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Minta maaf, saya cuba insyaAllah subhanahu wa ta'ala buat yang terbaik. Kalau ada nampak kadang-kadang mungkin kurang sikit, mungkin penat sikit, kurang sihat, penat sikit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala bantu saya untuk buat yang terbaik untuk kamu semua insyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang yang doa untuk kita, dan juga terima kasih banyak dengan ikhlas kamu join kelas. Allah SWT bagi saya semangat untuk nak kongsikan lagi banyak, nak kongsikan banyak lagi pada maklumat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT terimakan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya maklumkan pada kamu semua, insyaAllah siapa yang nak join dengan kita untuk insyaAllah untuk infak Ramadan, boleh insyaAllah join dengan kita. Dan juga kita adalah infak tentang buku tajwid. Buku tu kita buka juga infak untuk siapa-siapa yang berminat. Siapa-siapa yang nak join dengan kita, nak dapat zaham akhirat, mudah-mudahan insyaAllah kita sama-sama biiznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah ala kulli khair. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Barakallah. Selamat berbuka, Syekh. Selamat Selamat berbuka berbuka. puasa. Barakallah fikum. Alhamdulillah. Terima kasih.